Hari ini saya berada di litar antarabangsa Sepang dan pada hari ini juga saya akan mengelilingi litar ni dalam kereta ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada bahagian yang memandu tu, saya nak share kepada anda sikit maklumat tentang litar antarabangsa Sepang kesayangan kita ni. Litar Sepang mula beroperasi dalam bulan Mac tahun 99. Pada ketika tu ada seorang lah pelumba daripada Britain, nama dia Tiffany Dell. Dia datang ke Malaysia dan cuba kita punya track dalam sebuah kereta GTI juga, tapi bukan Volkswagen Golf lah. Ia adalah Proton Satria GTI. Kalau anda yang tak kenal dengan Tiffany Dell ni, dia adalah seorang pelumba kereta lumba. Lepas tu bila dia dah tak lumba, dia pernah mengacarakan dua program televisyen automotif terkenal. Yang pertama Top Gear, lepas tu Fifth Gear pun ada. Dua benda menarik yang saya nak kongsikan dengan anda tentang litar Sepang adalah litar ni adalah yang pertama di Asia Tenggara yang anjurkan Formula 1 dalam tahun 1999, diikuti dengan Singapura, negara kedua dekat Asia Tenggara pada tahun 2008. Kemudian kita adalah yang kedua di benua Asia yang anjurkan F1 selepas yang pertama dekat Jepun 1976. Bangga tak? Info lagi menarik yang saya nak kongsikan kepada anda adalah tentang pelancaran 3 buah kereta daripada Volkswagen dalam siri Golf mereka untuk tahun 2022. Yang pertama anda ada Volkswagen Golf R-Line, kemudian anda ada Volkswagen Golf GTI dan yang terakhir adalah Volkswagen Golf R. Yang best tentang siri kali ini adalah 2 daripada 3 model ini akan dipasang dalam negara kita. Ia bermakna harganya akan jadi lebih murah berbanding generasi yang sebelumnya, lebih-lebih lagi dengan adanya pengecualian cukai SST sebanyak 6% tu. Baiklah, kita start dengan Golf R-Line dulu sebab ini adalah kereta dengan specs yang paling rendah dalam keluarga dia. Harganya dekat Malaysia adalah bermula RM155,000. Kalau anda nak compare dengan versi CKD generasi terdahulu, harganya adalah bermula RM173,000. Kereta ni dia gunakan enjin 1.4 liter turbo TSI yang dihasilkan kuasa setinggi 150 PS dengan daya tujah setinggi 250 Nm. Kemudian kita ada Volkswagen Golf GTI Mark 8. Harganya adalah bermula RM212,000. Berbanding dengan Mark 7 yang versi CKD, harganya adalah RM237,000. Enjin untuk Golf GTI adalah 2.0 liter turbo dengan kotak transmisi DSG 7 kelajuan. Ia boleh hasilkan kuasa sehingga 245 PS dengan daya tujah setinggi 370 Nm. Yang terakhir adalah Volkswagen Golf yang paling power iaitu Golf R. Harganya dekat Malaysia adalah RM358,000, sekitar RM358,000. Mahal sikit sebab ini bukanlah pemasangan tempatan. Ia diimport sepenuhnya daripada luar. Daripada segi kuasa, Golf R dia gunakan enjin hampir sama dengan Golf GTI, ada 2.0 liter TSI dengan DSG 7 kelajuan, tapi kuasa dia tinggi sikit lah sebab dia ada spesifik tune yang khas lah. Kuasa ni ada 320 PS dengan daya tujah setinggi 400 Nm. Kalau anda nak buat perbandingan relatif, kita punya King of the Road Myvi, dia ada 103 PS dengan daya tujah setinggi 137 Nm. Jadi anda boleh bayangkanlah perbezaan kuasa antara kedua-dua kereta ni. Tapi anda janganlah pula kecam saya. Bukan saya nak bandingkan kereta harga RM300,000 dengan kereta bawah RM100,000. Takkan saya nak bagi angka kuasa kuda untuk lori tayar kasut pula. Yang anda tak pernah bawa lori tayar kasut, macam mana nak bandingkan kuasa dengan Golf R kan? Okey, habis cerita pasal harga dan spesifikasi ringkas untuk keluarga Volkswagen Golf tahun 2022 ni. Kita pergi kepada pengalaman saya memandu dalam litar Sepang. Volkswagen Malaysia dalam majlis pelancaran keluarga Golf ini, mereka menempah bahagian selatan litar Sepang tu. Dia ada panjang lebih kurang 2.6 km untuk kami pandu uji sama ada Golf GTI dengan Golf R-Line. Lepas daftarkan diri, saya pun tunggulah giliran saya. Memang agak lama sikit sebab ada banyak sangat pengamal media yang hadir untuk cuba kereta ini, ditambah pula dengan bilangan kereta pandu uji yang terhad. Bila sampai ke giliran saya diberikan Volkswagen Golf GTI dulu.
sudah tentulah kereta ni adalah kereta yang paling berkuasa pernah saya pandu dalam hidup saya setakat ni. Letak saja kaki pada pedal accelerator tu, kereta ni memecut saja. Saya yakin yang saya tak gunakan kemampuan 100% pada kereta ni sebab saya punya skim mandu saya sendiri pun tak cukup untuk perah ke semua keringat yang boleh dibuahkan oleh kereta ni. Lepas tu selekor demi selekor, ada sebanyak 8 selekor lah saya ambil. Selekor demi selekor saya ambil. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada instruktor yang ajar kami melalui walkie-talkie dekat mana bahagian nak brake, dekat mana bahagian nak tekan minyak, dia punya racing line macam mana. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga lah pada saya. Lepas tu bila dah habis 2 pusingan, saya tukar daripada GTI kepada R-Line. Pengalaman tukar kereta daripada 245 PS kepada 150 PS tu memang terasa sangat ketara lah dia punya perbezaan kuasa. Even bila saya bawa dekat laluan lurus dan saya tekan pedal minyak sampai habis pun, dia tak boleh nak pergi. Tak macam GTI tu, bila tekannya pergi, macam boleh pergi lagi. Yang ni memang saya dah habis gunakan 100% lah. Tapi yang menarik tentang R-Line ni, bila dia kuasa dia rendah, saya boleh lebih enjoy lah nak pandu dekat lintas sepang ni. Bila saya ambil corner pun boleh ambil dengan lagi selesa. Sebab dah habis tekan pun dia tak pergi, macam tu je. Yang saya tak sangka bila memandu dekat atas litar lumba ni, dia punya ketinggian dekat litar tu sendiri. Dia ada bahagian yang naik bukit, ada bahagian yang turun bukit. Sebab saya tengok, masa tengok dekat F1 ataupun MotoGP, dia punya tengok daripada TV tu macam sama je, rata je track kan. Tapi tak, bila anda masuk, anda boleh rasa ketinggian tu. Bila naik bukit tu, anda kena memang tekan betul dia punya pedal accelerator tu. Bila turun bukit, memang terasa macam anda turun bukit dekat highway Karak tu. Memang kena tekan brake, kalau tak memang anda terbabas lah. Kemudian satu benda yang saya kagum adalah keluasan litar lumba tu sendiri. Cuba anda bayangkan anda berada dekat Lebuh Raya Utara Selatan, 3 laluan pergi ke utara, 3 laluan pergi ke selatan. Tapi dekat litar Sepang ni, ke-6 laluan tu ke arah satu hala je. Wah, memang besar lah. Dan begitulah pengalaman saya pertama kali memandu dalam litar Sepang di dalam kereta yang paling berkuasa pernah saya pandu dalam hidup saya. Memang betul lah kata orang, kalau nak bawa laju, masuklah litar. Memang lain sangat rasanya, terutamanya untuk orang yang biasa ni macam saya. Sebenarnya, saya baru tahu yang anda boleh bawa sebarang kereta masuk ke dalam litar Sepang. Sebab litar Sepang daripada masa ke masa, mereka ada anjurkan Open Track Day. Contohnya, anda boleh cari satu penganjur ni, nama dia MSF Racing. Mereka ada menganjurkan Open Track Day dengan sedikit bayaran. Bayaran adalah RM380 untuk sebuah kereta dan anda boleh pusing litar Sepang tu penuh ni bukan separuh macam saya pandu tadi. Ni penuh selama 2 jam sampai anda muntah. Ya, kereta biasa pun ada. Contohnya bila saya tengok ada satu event track day ni, dia punya list of participant, adalah orang ni dia bawa kereta Myvi pun ada. Kereta Proton Saga, Proton Iswara pun ada. Jadi anda boleh bawa apa saja kereta. Bukan apa, kalau anda masuk track, anda dapat jalan yang berkualiti tinggi. Jalan ni yang sama digunakan oleh orang-orang yang bawa kereta Formula 1 dengan MotoGP tu. Kemudian anda tak takut speed track. Mana ada polis kat sini. Boleh bawa selaju mana yang anda nak. Kemudian anda juga tak risau tentang trafik yang datang dari depan sebab semuanya ke arah yang sama saja. Jadi anda dia punya racing line tak kacau lah. Dan yang keempat, ada pasukan keselamatan yang akan jaga anda daripada luar litar kalau anda terbabas. Itulah gunanya RM380 yang anda bayar tu. Dan bila anda dah masuk litar nanti, janganlah ingat anda kena tekan pedal minyak tersekuat hati. Just bawa ikut kemampuan anda. Baiklah, sekian sajalah perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda rasa video ni manfaat, share info ni dengan kawan-kawan anda. Dan ikuti juga kami selain dekat YouTube, kami juga di Facebook, Instagram, Twitter, kemudian dekat TikTok pun ada. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.